Okey, sekarang kita akan pergi kepada pernyataan masalah. Yang pertama, kepelbagaian kaum di Malaysia menyukarkan mereka untuk menyedari tentang unsur kepelbagaian dalam kalangan masyarakat heterogen di Malaysia. Yang kedua, adakah pendidikan multikultural dalam mata pelajaran pendidikan etnik dari segi perspektif Islam sesuai diajar di peringkat IPGM. Yang ketiga, pentafsiran bahan-bahan di sekolah kurang membantu bagi mengarah mereka ke arah perpaduan dan integrasi nasional. Untuk objektif yang pertama, memastikan pendidikan hubungan etnik membantu dalam meningkatkan kefahaman tentang kepelbagaian budaya dalam kalangan pelajar IPGM. Dan yang kedua, memastikan pendidikan multikultural di peringkat IPGM kerana mereka merupakan calon sesuai bagi memupuk semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan generasi muda. Dan yang terakhir, memastikan para pelajar mampu menerima, memahami, mengiktiraf dan menghargai keberadaan, kepelbagaian, keterlibatan dan sumbangan kaum-kaum yang lain dalam agenda pembangunan negara dan pembentukan bangsa Malaysia. Assalamualaikum. Saya Muhammad Zahin akan terangkan tentang skop kajian. Skop kajian yang kami pilih adalah tentang pendidikan multikultural dalam mata pelajaran hubungan etnik di IPG. Kami akan mengenal pasti isu dan permasalahan yang timbul dalam kajian ini dan memberi contoh-contoh impak positif jika idea ini dapat direalisasikan. Kami juga akan minta pandangan dari orang awam yang majoritinya terdiri daripada kalangan remaja yang masih menuntut di IPTA ataupun IPTS. Oleh itu, kita akan dapat melihat pandangan mereka tentang pendidikan multikultural di peringkat IPG, sama ada mereka bersetuju ataupun tidak jika perkara ini dapat direalisasikan. Skop kajian kami juga akan mengkaji tentang 3 perspektif utama di dalam teori multikultural. Pertama, multikultural dapat memberi kefahaman kepada pelajar tentang unsur kepelbagaian budaya yang wujud di negara kita Malaysia. Kedua, multikultural dari sudut sejarah etnik yang meninjau asal-usul keturunan dan latar belakang sejarah setiap etnik dari segi cara hidup, sosial budaya, asal-usul, agama dan kegiatan ekonomi. Ketiga, pendidikan multikultural dari perspektif sejarah kebangsaan dengan matlamat menyatukan unsur kepelbagaian budaya yang ada berintegrasi membentuk identiti kebanggaan sebagai satu Malaysia. Lokasi kajian. Lokasi kajian yang kami pilih adalah di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam. IPG Kampus Pendidikan Islam merupakan sebuah institut pengajian tinggi di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia yang menjalankan kursus-kursus perguruan peringkat sijil, diploma dan ijazah. Ia ditubuhkan sejak tahun 1977. IPG Kampus Pendidikan Islam ini terletak di Bandar Baru Bangi, Selangor. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang kajian literatur yang telah kumpulan kami buat berkaitan tajuk kami. Pertama sekali, menurut kajian Hassan 1994, multicultural dapat memberikan kefahaman kepada pelajar tentang unsur kepelbagaian budaya yang wujud di negara kita Malaysia. Jika hendak mendalami dan menambah pemahaman terhadap multicultural, pelajar haruslah menerima cara hidup, adat istiadat, peradaban dan lain-lain bagi sesuatu kaum. Tinjauan sepintas lalu daripada kajian kami telah dibuat ke atas intipati buku teks peringkat rendah dan menengah. Setiap buku teks terarah kepada perbincangan yang bertujuan membentuk kefahaman asas tentang kepelbagaian budaya Malaysia. Selain itu, kami mengaji pendidikan multikultural dari sudut sejarah etnik yang meninjau asal-usul, keturunan dan latar belakang sejarah setiap etnik dari segi hidup, sosio-budaya, agama dan kegiatan ekonomi. Setiap kaum hendaklah mengetahui kedudukan dan peranan mereka menerima kontrak sosial yang telah ditetapkan dalam undang-undang negara agar tidak timbul isu melebihkan sebelah kaum sahaja. Kajian terakhir berkenaan pendidikan multikultural dari perspektif sejarah
kebangsaan dengan matlamat menyatukan unsur kepelbagaian budaya yang ada berintegrasi membentuk identiti kebangsaan sebagai satu bangsa Malaysia. Kajian Mohamed 2014 membuktikan etnisiti menjadi antara penentu utama kepada konsep bangsa idaman dan multicultural yang bermaksud bangsa yang bersatu padu membangunkan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang diucapkan kepada Ustaz Thaqif serta para sahabat saya yang saya kasihi sekalian. Okay, hari ini saya Muhammad Ahnaf Taqiyuddin bin Suhaimi ingin membentangkan tentang metodologi kajian. Okay, metod yang kami gunakan untuk kajian kali ini ialah Google Forms. Tajuk kajian yang kami mengkaji ialah pendidikan multikultural di dalam mata pelajaran hubungan etnik di Institut Pengajian Guru. Tujuan kami membuat kajian ini secara Google Form kerana ia lebih berkesan dan memudahkan kebolehcapaian kepada setiap lapisan umur berbanding menggunakan cara biasa, iaitu memberi kertas soalan kepada responden-responden secara manual. Google Form juga memberikan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan respon daripada orang ramai tanpa mengeluarkan setitik peluh pun. Ia merupakan satu platform yang berkesan untuk mendapatkan respon dengan lebih cepat dan kami dapat menjimatkan masa dengan menggunakan teknik ini untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Seterusnya kita berpindah kepada dapatan kajian. Okay, dalam dapatan kajian kami membuat 13 soalan kepada responden untuk menjawab, di mana 13 soalan terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama mempunyai 4 soalan yang berkaitan dengan demografi, iaitu umur, jantina, bangsa dan tempat tinggal, di mana bahagian 2 mempunyai 9 soalan yang berkaitan dengan pendidikan multikultural di dalam mata pelajaran hubungan etnik di dalam Institut Pengajian Guru. Okey, saya akan menerangkan secara terperinci tentang bahagian pertama, iaitu umur, jantina, bangsa dan tempat tinggal. Okay, responden yang menjawab soalan ini adalah seramai 92 orang. Okay, sebanyak 81.5% responden tergolong dalam lingkungan umur 21 hingga 24 tahun. 14.1% dalam lingkungan umur 18 ke 20 tahun. Dan 4.4% terdiri dalam golongan umur 29 tahun ke atas. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan kedua, iaitu jantina. Kami membuat analisis bahawa 70.7% responden terdiri daripada golongan wanita dan selebihnya iaitu 29.3% responden adalah lelaki. Okay, seterusnya kita bergerak kepada analisis terhadap bangsa. Kami mendapati bahawa majoriti yang menjawab soalan ini datang daripada bangsa Melayu, iaitu 92.4%. Dan selebihnya 7.6% daripada bangsa-bangsa lain. Analisis terakhir di bahagian pertama ialah tempat tinggal. Sebanyak 25% responden datangnya daripada Selangor, 19.6% datang daripada Johor, 18.5% responden datang daripada Kedah dan 9.8% daripada Kuala Lumpur.
selebihnya daripada negeri-negeri lain seperti Terengganu dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakimi bin Muhammad dan saya akan membentangkan tentang dapatan kajian. Berdasarkan soalan pertama, adakah pendidikan multicultural kepelbagaian budaya patut diletakkan di dalam silibus pembelajaran di institut perguruan? Sebanyak 48.9% sangat bersetuju dengan penyataan ini. Responden ini telah memberikan maklum balas kepada kami melalui soalan-soalan yang kami jalankan bahawa masalah resis dan wujudnya puak antara kaum dapat dibendung dengan adanya pendidikan multicultural di dalam silibus pembelajaran di institut perguruan di Malaysia. Kita teruskan ke soalan seterusnya. Adakah sifat asabiah menjadi punca kepada ketidakmakmuran di kalangan kaum-kaum? Berdasarkan soalan ini, sebanyak 90.2% daripada responden bersetuju bahawa sifat asabiah menjadi punca kepada ketidakmakmuran di kalangan kaum-kaum di Malaysia. Selebihnya, sebanyak 9.8% responden tidak bersetuju bahawa sifat asabiah dalam kaum menyebabkan ketidakmakmuran kaum di Malaysia. Kita teruskan ke soalan seterusnya. Pelajar-pelajar di IPG ataupun calon-calon guru patut diajar sejarah tentang kaum-kaum dan budaya di Malaysia bagi meningkatkan sifat patriotisme. Berdasarkan soalan ini, responden bersetuju bahawa setiap calon guru patut diajar sejarah setiap kaum dan budaya di Malaysia bagi meningkatkan sifat patriotisme. Ini merupakan salah satu inisiatif yang berkesan memupuk kesepaduan dalam kalangan calon guru apabila menjadi seorang guru pada masa hadapan dalam membentuk murid yang bersifat patriotisme dan menghormati kaum dan budaya lain. Seterusnya, adakah pelajar IPG bakal memberi kesan kepada murid-murid jika mereka tidak ada sifat perpaduan dalam diri mereka? Berdasarkan soalan ini, hampir 98.9% responden bersetuju bahawa ketidakadaan sifat perpaduan dalam kalangan pelajar di institut perguruan memberi kesan yang luas kepada murid-murid. Hal ini kerana mereka sebagai pendidik perlulah memberi tauladan dan tunjuk ajar kepada murid dan sebagai role model kepada murid-murid di sekolah. Seterusnya, pelajar-pelajar IPG patut diajar untuk menerima unsur perbezaan sosio-budaya yang wujud antara kaum-kaum di Malaysia. Kami menganalisis soalan ini dan mendapati bahawa sebanyak 63% responden sangat bersetuju bahawa setiap pelajar IPG perlu diajar untuk menerima unsur perbezaan sosio-budaya yang wujud antara kaum di Malaysia. Manakala sebanyak 30.4% daripada jumlah responden setuju bahawa pelajar-pelajar IPG perlulah mengetahui tentang perbezaan sosial budaya kaum di Malaysia khususnya. Selebihnya, sebanyak 6.5% responden menjawab neutral dan tidak menyebelahi mana-mana pihak setuju atau tidak setuju. Seterusnya, adakah mengakui dan mengiktiraf perbezaan kebudayaan antara kaum bakal memberi kesan kepada murid-murid yang mereka ajar? Berdasarkan soalan ini, 82.6% responden bersetuju bahawa mengakui dan mengiktiraf perbezaan kebudayaan antara kaum dapat memberi kesan positif kepada murid-murid yang bakal diajar oleh mereka. Selebihnya, 17.4% tidak bersetuju tentang pengiktirafan dan mengakui perbezaan budaya antara kaum memberi kesan positif kepada murid yang bakal diajar oleh calon-calon guru. Kita balik ke soalan seterusnya. Pada pandangan anda, mata pelajaran sejarah perlu ditekankan kepada para pelajar IPG untuk mengenal asal-usul setiap kaum di Malaysia.
Kami menganalisis soalan ini dan mendapati bahawa sebanyak 60.9% responden sangat bersetuju bahawa setiap pelajar institut perguruan perlu ditekankan dengan penguasaan subjek sejarah. Manakala sebanyak 30.4% daripada jumlah responden setuju bahawa pelajar-pelajar institut perguruan perlulah menguasai subjek sejarah supaya dapat mengenal asal-usul kaum lain. Selebihnya, sebanyak 8.7% responden menjawab neutral dan tidak menyebelahi mana-mana pihak setuju atau tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahawa responden kebanyakannya bersetuju dengan penekanan tentang subjek sejarah di dalam silibus institut perguruan. Dengan adanya penekanan mengenai subjek ini dan harap dapat membentuk kesefahaman antara kaum yang sangatlah diperlukan dalam membentuk semangat kesepaduan antara kaum-kaum, terutama sekali murid-murid di sekolah. Seterusnya, pada pandangan anda, perlukah pensyarah mengadakan aktiviti luar kampus pada para pelajar? Berdasarkan soalan ini, hampir majoriti 96.7% responden bersetuju bahawa pensyarah perlulah mengadakan aktiviti luar kelas kepada para pelajar. Selebihnya, 3.3% responden tidak bersetuju tentang aktiviti luar kelas seperti melawat perkampungan orang asli. Majoriti responden menyokong usaha yang dijalankan untuk memberi pendedahan kepada calon guru untuk mengenali budaya, sosio-budaya dan perbezaan cara hidup kaum lain di Malaysia. Dengan pendedahan yang jitu oleh pihak institut perguruan diharap dapat memberi semangat kesepaduan di kalangan bakal guru apabila menjadi seorang guru di masa akan datang. Akhir sekali, kami menganalisis dan mendapati bahawa sebanyak 77.2% responden bersetuju bahawa jika pendidikan multikultural gagal dipupuk dalam kalangan pelajar IPG, merupakan titik mula perpecahan antara kaum. Hal ini kerana guru merupakan pendidik dan role model kepada setiap murid di sekolah. Jika guru gagal untuk memahami budaya setiap kaum, dibimbangi dapat memberikan kesan yang buruk kepada murid. Manakala sebanyak 22.8% responden berpendapat kegagalan dalam menyelaraskan pendidikan multikultural dalam kalangan institut perguruan tidak menjadi titik punca utama perpecahan antara kaum di Malaysia. Responden mungkin berpendapat bahawa punca utama perpecahan antara kaum adalah bermula daripada rumah dan keluarga itu sendiri dan bukan disebabkan kegagalan dalam memupuk pendidikan multikultural dalam kalangan calon guru. Assalamualaikum, saya Muhammad Syakir bin Muhammad Zainal. Hari ini saya akan menerangkan mengenai rumusan kajian yang berdasarkan tajuk yang kami pilih. Kajian ini telah dilakukan bertujuan untuk mengenal pasti keupayaan pelajar untuk menerima, memahami dan menghargai perbezaan yang wujud antara kaum dalam pendidikan dan pembelajaran multikultural, iaitu kepelbagaian budaya, hubungan etnik dari perspektif Islam. Temubuas serta kajian ke tempat-tempat yang terpilih yang berkaitan dengan sejarah etnik telah digunakan sebagai instrumen untuk kajian ini. Daripada temubuas serta kajian ke tempat-tempat yang terpilih tersebut, pengkaji sendiri menemui bahawa usaha konkret yang perlu dilaksanakan oleh pensyarah dan guru ialah memilih model dan pendekatan yang strategik bagi membolehkan pelajar menghayati elemen perpaduan kaum dan perspektif integrasi agar merasai semangat kekitaan dan kesatuan tanpa prejudis atau perkauman, di mana pemilihan strategi, pendekatan, kaedah dan teknik menjadi faktor penentu keberkesanan matlamat integrasi nasional sesuai dengan amalan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Menurut pendapat Omar Muhammad Hashim pada 1992, daripada bukunya Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ditemui oleh pengkaji, pembentukan integrasi nasional melalui platform pendidikan menjadi misi penting negara kerana penerapan dan penghayatan nilai-nilai kebersamaan, kesatuan dan perpaduan perlu dipupuk sejak kanak-kanak di bangku sekolah lagi agar sebati, kekal dalam minda dan menjadi budaya kehidupan mereka apabila dewasa kelak. Kesimpulan yang boleh kami berikan berdasarkan tajuk
artikel kami ialah ia dapat dibuktikan bahawa pendidikan multicultural dalam mata pelajaran hubungan etnik sewajarnya diterapkan dan wajib difahamkan maksudnya bagi semua siswa di IPG. Hal ini kerana dengan memahami segala intipati pendidikan ini, apabila mereka bergelar guru selepas tamat pembelajaran kelak, mereka dapat melahirkan generasi-generasi baharu yang harmoni dalam menjaga hubungan setiap kaum di Malaysia. Daripada kajian ini, kami berharap agar seluruh rakyat Malaysia dapat mengambil peluang untuk mempelajari pendidikan multicultural ini. Sekian daripada grup kami. Terima kasih.